لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu untuk membincangkan mengenai iaitulah dosa-dosa besar yang terkandung dalam kitab ringkasan Al-Kabair. Kita sambung dosa yang ke berapa? 20. Itu dosa ke-24, iaitu dosa memungkiri janji. Kemudian hari ini kita sambung pula, iaitu dosa yang ke-25, iaitulah dosa berbuat buruk. Berbuat buruk ni adalah salah satu perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah segala perbuatan yang buruk terhadap hamba-Nya, terhadap orang yang lain, ataupun buruk terhadap dirinya sendiri. Itu juga merupakan dosa di antara dosa-dosa yang besar. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil janbi وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kamu sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Wa bidzil qurba, dan begitu jugalah berbuat baik kepada kaum kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun adik-beradik kita. Kita hendaklah berbuat baik kepada mereka. Asalnya dia ada wa ahsinu bil walidaini ihsana, tapi dia dihazafkan. Dia kata, disebut wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba, dan juga
berbuat baik kepada kaum kerabat, ahli keluarga kita. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim iaitulah yang anak-anak yatim ni yang belum mencapai akil baligh tu, yang belum mencapai umur baligh, yang kematian bapanya, itu namakan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Orang yang miskin ini, dia ada harta dia hanya cukup untuk keperluannya sahaja, tak lebih daripada itu, dinamakan orang yang miskin. Wal jari dzil qurba, ya, dan jiran tetangga yang dekat. Jiran tetangga kita, nama kata 40 orang kiri kanannya, 40 buah rumah, itu dinamakan jiran. Iaitu jiran yang dekat, duduk sebelah rumah kita. Dan tetangga yang jauh, jiran tetangga yang jauh, itulah yang lebih jauh lah, 40 buah rumah ke, 50 ke, yang lebih jauh. Kena buat baik juga kepada mereka. Dan wasahibi bil jamb, wasahibi bil jambi, dan rakan sejawat, kawan karib, kawan-kawan kita, sahabat kita, kita kena buat baik kepada mereka. Wa ibnis sabil, dan orang yang musafir, yang terlantar. Orang yang musafir, yang tiada tempat nak berlindung ke, nak tumpang ke, yang dalam kesusahan, kita kena buat baik kepada mereka. Dan wama malakat aymanukum, dan juga hamba yang kamu miliki. Zaman dulu ada hamba tawanan perang yang mereka ambil dan dijadikan hamba. Hamba juga kita kena buat baik kepada mereka, walaupun dia itu hamba. Jadi ada dua golongan. Yang pertama ialah sembah kepada Allah, jangan mensyirikkan kepadanya. Dan yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga adalah buat baik kepada kaum kerabat. Keempat, anak yatim. Kelima, orang miskin. Keenam, jiran yang dekat. 7, jiran yang jauh. Ke-8, kawan karib. Ke-9, orang yang musafir. Dan 10, hamba yang kamu miliki. Ada 10 golongan yang kita perlu buat baik kepada mereka, yang terkandung di dalam ayat ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri. Allah tak suka kepada orang yang sifat sombong, takbur. Kerana sifat sombong adalah salah satu sifat Allah. Jadi tidak layak bagi hamba, seseorang hamba itu memiliki sifat ketuhanan, sifat Allah. Allah bersifat Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nama Allah tu. Tetapi kita ni manusia, hamba Allah yang serba lemah, tidak selayaknya kita memiliki sifat tersebut. Kerana itu juga adalah merupakan sifat syaitan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Syaitan ni adalah enggan
tak mau dengar, tak mau ikut perintah Allah. Dan wastakbara, dan dia juga sombong, wa kana minal kafirin, dan syaitan tergolong di dalam orang yang kafir. Wal a'yadu billah. Karena sikap itu dia menghina orang yang lain. Menghina Nabi Adam. Dia kata, Nabi Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, dia kata. Adam diciptakan daripada tanah. Apabila tanah ni macam-macam lah, kotor semua kan. Jadi api ini dia kata lebih mulia daripada tanah. Padahal sebenar hakikatnya adalah tanah itu lebih mulia daripada api. Segala kehidupan yang ada di dunia ni memerlukan tanah. Manusia memerlukan tanah, tumbuhan, haiwan semua. Sebab mereka makan hasil daripada tanah. Jadi tanah lebih mulia. Tapi disebabkan sikap tersebut, dia tak pandang semua tu, dia takbur, dan wa kana minal kafirin, dia tergolong daripada orang-orang yang kafir. Orangnya billah. Jadi dosa di antara dosa iaitu yang berbuat buruk ialah mensyirikkan Allah. Yang pertama, mensyirikkan Allah, menduakan Allah, ataupun percaya kepada yang selain daripadanya Allah. Itu dinamakan syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik yang jali dan syirik yang khafi. Syirik yang jali ialah syirik yang jelas, syirik yang nyata. Contohnya adalah menyembah berhala. Menyembah berhala ataupun memakai lambang agama yang lain. Pakai lambang salib ke, pakai pakaian agama lain ke yang melambang agama selain pada Islam, itu namanya syirik jali. Yang kedua adalah syirik yang khafi, ialah syirik yang tersembunyi. Sebagai contohnya kita kata, kepercayaan kita kata, kalau jadi macam ni akan berlaku sedemikian. Contohnya kalau biawak lalu ke, kata tak elok ni. Kita biawak besar ke kecil, dia tengok kan, hak besar tu dia macam-macam lah dia kata kan, malapetaka lah apalah. Dan fahaman-fahaman yang macam tu bukan syirik yang khafi, tapi tak jelas lah. Percaya kepada makhluk-makhluk gaib, percaya kepada makhluk, kekuatan, kekuasaan makhluk-makhluk halus. Itu merupakan syirik yang khafi. Kedua-duanya adalah merupakan dosa yang besar. Tapi syirik yang jali itu jatuh ke kafir teruslah. Kemudian dosa yang kedua iaitu berbuat buruk kepada ibu bapa. Lawan daripada wabil walidaini ihsana, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa, lawannya berbuat buruk, menderhakai ibu bapa. Dan lawan tak mendengar nasihat kedua ibu bapa. Tapi zaman sekarang ni, bahkan zaman dulu pun berlakunya penderhakaan ibu bapa, uququl walidain, iaitu menderhakai kedua ibu bapa. Dan salah satu di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah berlakunya penderhakaan ibu bapa ini secara berleluasa. Banyak sangat berlaku penderhakaan. Contohnya anak tu isap dadah ke, dia tak ada duit, dia minta kat mak dia, wah urut kan, guna pisau lah apa, minta duit. Lepas tu setengah tu bunuh mak dia, pak dia sebagainya. Itu yang nampak penderhakaan ibu bapa.
Tapi kalau ibu bapa tak redha kepada seseorang itu, seorang anaknya, maka kehidupannya itu tidak berberkat. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Keridaan Allah berada atas keridaan kedua-dua ibu bapa. Kalau kita ni hebat terabana pun, kaya, mewah, semua, tapi kalau ibu bapa kita tak hormati, kita tak hormat kepada ibu bapa, tinggal tak ambil tahu, maka kita telah menhargai kepada mereka. Wa bidzil qurba, dan juga kaum kerabat, adik-beradik kita. Hubungan kekeluargaan kita kena jaga. Kadang sama adik-beradik kita bergaduh, bermasam muka kerana perkara-perkara yang kecil sahaja. Kerana dia tak bagi pinjam motor ke, ataupun dia ni pinjam motor tak beritahu, pergi keluar dengan kawan, masam muka, berkeli terus, ataupun yang besar sikit, bergaduh harta benda. Bergaduh, lepas tu putus adik-beradik. Sampai jadi macam tu. Itu juga merupakan perbuatan yang buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Orang yang putuskan tu tak masuk syurga, walaupun sembahyang, walaupun amal ibadah dia, tapi dia hubungan kekeluargaan itu dia tidak jaga, maka dia tidak masuk ke dalam syurga. Dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim ialah anak yang kehilangan bapanya. Kalau ikut hukum kan, kehilangan bapanya ataupun hilang ibu, dia tak nama yatim lagi. Kalau hilang mak dengan pak, dua-dua hilang, itu dinamakan yatim piatu. Jadi anak-anak yatim kita kena hormati, kita kena jaga dia, kalau boleh kita bantu dia. Dan orang-orang yang menjaga harta anak yatim, menjaga hak anak yatim, ia merupakan amanah yang sangat besar. Jangan kita sampai termakan harta anak yatim. Sekarang ada banyak pusat anak yatim, jaga anak yatim dan sebagainya. Jadi harta yang orang sumbang untuk anak yatim itu, dia kena asingkan untuk anak yatim dengan yang lainnya. Dia tak boleh campur dan dia tak boleh ambil sesuka hati, kerana itu hak anak yatim. Kalau kita makan harta anak yatim, maka seolah-olah kita makan, api neraka. Apa yang kata seolah-olah kita makan api neraka kalau makan harta anak yatim. Kata anak yatim ni kita hedik dia, kita maki dia. Kenapa? Kerana dia orang yang susah. Itu juga perbuatan yang buruk. Dan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan harta, miskin, harta benda ni hanya cukup untuk keperluan kehidupannya sahaja, ataupun fakir. Fakir ni lebih bawah daripada miskin lagi. Kalau 50 tu dia ada dalam 30, 50% tu ada dalam 30% sahaja. Tak cukup. Bukan saja tak cukup untuk dirinya, tak cukuplah untuk keperluan dirinya pun. Itu dinamakan fakir. Tapi miskin ini atas sikit lah, cukup untuk dirinya saja, tapi dia perlukan bantuan, masih lagi perlukan bantuan. Juga perlu berbuat baik kepada mereka, jangan hina mereka. Kalau orang miskin minta sedekah ke apa ke, kita bantulah sedikit, tak banyak, sikit. Jangan kita herdik dia, jangan kita marah dia.
Kerana di dalam harta kita itu ada hak orang yang lain. Dalam harta kita tu apabila cukup haul dan nisabnya, kita kena bayar zakat 2.5%. Maksudnya ada hak orang yang lain dalam harta kita. Bukan harta kita sepenuhnya. Jadi jangan hina orang-orang yang miskin. Dan jiran tetangga yang dekat, orang yang duduk sebelah rumah kita. Kadang-kadang yang duduk dekat itulah kita rajin berkelahi. Masa muka yang jauh tu pula baik, kan? Yang duduk dekat tu duduk maki lah. Ada kata duduk baling sampah. Sampah dia tu dia pergi buang dekat rumah jiran dia. Yang kalau duduk taman tu sebelah-sebelah, dia pergi buang sampah tu dekat rumah jiran dia. Ish, awak banyak sampah sangat ni. Ni hang pula ni kata dia buang sampah kat aku. Dia ambil tu sampah tu, dia buang pula kat tu. Dia buang kan. Berkelahi lah macam-macam. Ingat lah kan. Duk main radio tu deras sangat. Sampai berkelahi. Masa muka. Macam-macam. Tapi yang dekat tu sepatutnya kita kena jaga. Sebab kalau kita jadi apa-apa kecelakaan, kita akan minta orang yang dekat. Aksiden ke, tiba-tiba jatuh sakit, nak minta tolong siapa? Orang dekat semua kita berkelahi habis dah. Nak cari orang yang jauh. Orang yang duduk KL apa, adik-beradik duduk KL jauh tu nak main pula, lambat. Tapi yang kita nak minta tolong orang yang dekat. Lepas tu kena jaga jiran yang dekat. Dan juga jiran yang jauh. Jiran jauh pun sama. Yang lebih tak ada berjauhan dengan kita, juga kita kena jaga mereka, hubungan itu. Melalui telefon sekarang ni kan, hantar SMS, WhatsApp sebagainya, untuk menjaga tali silaturahim. Dan rakan sejawat. Rakan sejawat ni maksudnya sahabat handai, ataupun sahabat kawan karib kita, kawan-kawan kita. Kita kena jaga, jangan kita duk berkelahi. Berkelahi pun tak boleh lebih daripada 3 hari. Terlebih Rasulullah SAW tidak pernah bergaduh tentang sesuatu perkara melebihi 3 hari. Kalau dengan siapa sahaja pun, kena baik semula. Tapi kalau kawan yang jahat tak payahlah. Kalau boleh kita cari kawan yang baik. Ataupun kita kawan yang jahat tu kawan juga, tapi untuk ajak dia supaya buat benda baik. Jadi hubungan dengan sahabat, kawan karib kita juga kena jaga. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga hubungannya dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi amat banyak sekali. Ashabi kan nujum, ayyu minhum ihtadaitum. Sahabatku ini dia kata seperti bintang di langit. Kalau tengok bintang di langit tu bercahaya macam-macam. Macam itulah sahabat Rasulullah. Bahkan kata sampai beribu-ribu beratus ini sampai ke Islam kita hari ini. Jadi dengan sahabat itulah kerana kita boleh meminta pertolongan dengan mereka, ataupun berkongsi masalah dengan mereka dan sebagainya. Kerana tak semua satu perkara itu ahli keluarga kita boleh buat. Kadang-kadang kawan kita yang boleh buat benda tu. Dan juga orang yang musafir. Orang yang musafir ni orang yang di dalam perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Contohnya orang yang musafir ni berjalan kan. Dulu berjalan kaki lah kot. Tadi naik bas dan sebagainya. Kereta lepas tu tayar dia pecah kan.
tepi jalan. Tu dia tahan lah. Tayar pecah ni. Spare pun kata pos ni dah. Lepas tu tahan. Kita ni lalu kan, belakang tu kosong kata. Senang tak ada apa. Siapa tahan tu, cung kita buat laju kan. Tak berhenti pun. Tapi kalau orang perempuan dia berhenti lah. Tak tahu lah kan. Dia tengok. Dia pilih orang kan. Tapi tengok, siapa dia ni, cung lalu kan. Orang yang musafir dah kesusahan. Ataupun kereta dia rosak, tak boleh berjalan terus kan. Pergi jalan jauh contohnya, nak pergi Kelantan ke, naik atas tu bukit tu, tapi tu hutan kan. Jadi tengah malam pula, siapa nak minta tolong ni? Tahan orang tu, tak berhenti juga. Kerana kita hanya fikir pelik saja kan. Takut dia ni buat apa. Tapi orang yang musafir ni kita kena tolong sedaya upaya kita. Kerana itu adalah sikap orang Islam. Kena tolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Cuba kita bayangkan kalau kita pula jadi macam tu. Kita buat kereta mula-mula elok lah kan. Main nak jadi tu, rosak tengah jalan. Tak ada siapa tepi ni, hutan ni. Ada apa kata, monyet apa semua tu kan. Tapi nak minta tolong siapa masa tu? Tahan orang, tak berhenti. Kalau kita jadi macam tu, macam mana kita rasa kesusahan itu. Sebab itulah Allah bagi orang yang musafir ni, dia boleh rukhsah solat, ada rukhsah solat, boleh jamak, boleh qasar solat. Sebab Allah tahu kata dalam musafir itu ada kesusahan, ada kepayahan. Walaupun ada kereta motor sekarang ni, tapi kadang ada juga kepayahan, kesusahan yang dia lalui. Jadi orang yang musafir, kita kena buat baik kepada mereka. Jangan kita niat buruk kata, siapa ni orang jahat apa ni, tu tahan. Padahal kereta dia memang rosak pun, tayar pecah ke tu kan, tak boleh jalan lah. Dan juga hamba yang kamu miliki, wa ma malakat aymanukum, dan hamba yang kamu miliki. Hamba ni dalam Islam bukanlah macam hamba yang orang kafir tu. Orang yang dalam filem ceritakan hamba ni, dia ambil rotan dia piak kan, tak buat kerja, tak basuh pinggan ke, piak bagi. Ataupun dia terajang sepak. Sebab dia tu hamba hina sungguh. Bahkan hamba tu hanya pakai kain sahaja, selaikan kain baju tak pakai. Macam tu lah. Tapi dia buat hina, dia buat buruk kepada hambanya. Bahkan hamba sendiri pun mulia di sisi Allah. Dia juga manusia. Kadang-kadang hamba dia tak bagi makan, terbiarlah. Hantu hamba tak makan, apa carilah sendiri kan? Pakai belilah sendiri. Tapi kalau hamba, tuan dia yang kena sara dia, makan, minum dan tempat tinggal. Jadi kena juga buat baik kepada hamba. Dan hamba ini juga boleh kita kaitkan dengan anak dan isteri kita yang kita miliki. Kena jaga buat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Allah tak suka kepada orang yang sifat sombong, takbur, riya, sifat-sifat mazmumah, ya, sifat-sifat yang tercela. Berkata Al-Wahidi pada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Kita kena beribadah, sembah kepada Allah, bukanlah sembah kepada dunia.
Bukanlah sembah kepada tuan kita, bos kita ke, bukan. Tapi sembahlah kepada Allah. Tapi di dunia ni seolah-olah kalau kita mencari dunia melebihi Allah, seolah-olah kita sembah kepada dunia. Hendaklah kamu sembah kepada Allah dan jangan mensyirikkannya. Wala tusyriku bihi syai'a. Kerana syirik ini adalah dosa yang paling besar sekali. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tak akan mengampuni orang yang syirik kepadanya, dan mengampuni dosa selain daripada itu kepada orang yang dia kehendaki. Jadi dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang perlu kita jauhi. Menurut riwayat Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahrajani melaporkan dari sanadnya Muaz bin Jabal bahawa aku telah menunggang keldai bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wahai Muaz, bahawa dia kata dia tunggang keldai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Muaz, iaitu Muaz bin Jabal. Katanya Muaz jawab, ya Rasulullah. Kata Nabi, tahukah kamu hak hambanya terhadap Allah? Nabi tanya, Muaz, hang tahu tak mengenai hak hambanya terhadap Allah? Apa hak hamba terhadap Allah? Dan hak Allah terhadapnya. Hak Allah pula ke atas dirinya. Jawabnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Iaitu Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Iaitu dia nak rendah diri dia. Dan ni tak tahu apa melainkan Allah, melainkan Rasul yang bagi tahu, yang cerita. Nabi bersabda, sesungguhnya hak hamba terhadap Allah, hendaklah ia menyembah Allah. Kita ni hendaklah sembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca setiap hari 5 kali, berapa kali? Kan? Setiap waktu solat, setiap solat kita baca. Hanyalah kepada Allah kita sembah. Hendaklah kita sembah kepada Allah dan tidak menyekutuinya, iaitu mensyirikkan Allah dengan sesuatu bihi syai'a. Dan hak Allah terhadap hambanya, ia tidak menyiksa sesiapa yang tidak menyekutuinya dengan sesuatu. Allah tidak akan siksa kepada hambanya yang tidak mensyirikkannya. Orang yang syirik ini, Allah akan menyiksakan mereka. Kadang-kadang kita tak tahu kata kita ni syirik, kerana syirik yang khafi. Kita tak sembah lah berhala kan, kita tak tukar agama, tapi syirik-syirik yang kecil itu kita ada. Kita yakin kepada yang selain daripada Allah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Nabi didatangi seorang Arab Badui. Arab Badui ni apa? Arabnya duduk di pedalaman kan. Arab macam kampung lah kan. Jadi kita kata orang asli kan. Arab Badui, orang yang duduk pedalaman, katanya, ya Nabi Allah, berikan wasiat kepadaku. Berikan Nabi bagi wasiat ataupun bagi nasihat kepada dirinya. Nabi bersabda, janganlah engkau menyekutui Allah. Jangan engkau syirikkan Allah dengan sesuatu, sekalipun badan kamu dikerak dan dibakar. Sekalipun badan kita ni dikerak, dibakar, jangan sesekali kita menyekutui Allah. Ada musuh nak letak pistol di kepala kita ke, letak pisau di perut kita ke, dia kata keluar Islam, dia kata keluarlah pada Islam ni, mengaku kan. Jadi kita kata apa? Tidak sesekali. Adapun yang ulama kata, kalau kita dalam kita beriman, cakap saja tak apa kan, kata keluar agama. Tapi orang yang sebenarnya kita kena kata tidak sesekali.
Kita menyekutui Allah. Sebagaimana Bilal bin Rabah yang pernah disiksa oleh kaum kafir Quraisy, diletakkan batu di atas badannya, diheret badannya di tengah panas, tengah padang pasir. Sampai macam-macam lah. Ada sahabat yang dibakar di atas, diseret di atas arang sampai keluar isinya. Ada yang disiap dengan sikat besi badannya tu sampai keluar isi makanan. Tetapi mereka tetap beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Rasanya kalau zaman lah ni kalau buat macam tu, tak tahulah. Wallahu a'lam kan. Tak jadi macam tu pun dah ramai yang tak ikut Islam. Sebagai contoh, kita tengok zaman penjajah dulu, atau tujuan mereka adalah untuk mengkristiankan ataupun mengkafirkan kita ni, orang Melayu, ataupun orang yang duduk di Nusantara, di negeri yang mereka jajah, adalah untuk mengkristiankan, mengkafirkan. Tapi masyarakat kita tak terima sebab patuh kepada raja yang Islam, patuh kepada pemimpin, kerana sudah sebati agama Islam tu di dalam jiwa mereka. Tapi kita tengok kepada masyarakat Filipina yang dijajah oleh Sepanyol. Spanyol kata, penjajah dia kata, kalau tak mau masuk Kristian, keluar daripada negeri ni, atau kena bunuh. Lepas tu orang yang lemah imannya, dia kata, pakatlah keluar Islam. Mereka keluar Islam. Macam tu saja. Dia kata kalau masuk Kristian ni, kamu boleh duduk di tempat kamu ni selamanya, tak payah keluar dah. Tapi kalau kamu tetap nak masuk Islam, keluar, ataupun kami akan bunuh kamu, Spanyol kata. Jadi ramai yang ikut, hanya sebahagian kecil saja di kepulauan Mindanao kan, yang serani yang Islam. Dah jadi 90% dah kafir di Filipina. Bahkan ada yang kata di Filipina tu, dia kata dah susah nak cari makanan yang halal. Susah nak cari makanan yang halal, maksudnya kebanyakannya haram lah. Di Manila tu kali, semua makanan yang haram. Payah sangat nak cari yang halal. Tak semacam di Eropah, senang saja cari makanan halal. Sebab mereka mensyirikkan Allah, keluar daripada agama Islam. Dan sekarang ni masyarakat Filipina, mereka adalah antara negara yang termiskin di dunia. Susah hidup mereka. Mungkin disebabkan mereka meninggalkan agama Islam. Susahlah hidup, melarat, merempat semua. Penuh dengan sampah kotor. Lepas tu mereka tu tak ada makanan. Dia cari dalam tong sampah tu makan. Tengok dalam video tu, dia kata dia cari makan dalam tong sampah tu, dia basuh dia makan balik, ataupun dia masak balik. Padahal orang biasa ni kata jijik lah, siapa nak makan sampah. Tapi sebab apa dia jadi macam tu? Mungkin Allah bagi akibat daripada mereka tinggalkan agama Islam. Kita kalau berada dengan Islam, walaupun susah, kita masih ada Allah. Allah pasti akan bagi pertolongan kepada kita selagi kita dekat dengan Allah. Bagi contoh, kita musafir ni. Zaman dulu musafir di padang pasir. Contohnya kita seorang jalan lah, naik motor ke, dulu naik unta, ataupun naik kereta, tayar pecah lah, ataupun kereta rosak, tak ada siapa nak tolong kita, tahan tak berhenti. Kata, awak payah sangat, siapa nak minta tolong ni? Lepas tu kita berhenti sembahyang, kita berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam keadaan yang macam tu.
pasti Allah akan tolong kita, pasti akan ada bantuannya. Yakinlah. Dan saat kita di persusahan yang banyak sangat, ketika itu tiada siapa pun nak tolong kita. Minta tolong adik-beradik, mereka pun payah nak tolong. Nak minta tolong siapa lagi? Kawan-kawan. Kawan-kawan ni kadang-kadang hak senang baru nak duduk dengan kita. Bila kita susah pakat jauh, pakat lari. Pada masa tu baru tahu kita siapa nak minta tolong. Itu kita ingat kita ada Allah, kita minta tolong pada Allah, pasti ada jalannya. Yakinlah. Karena Allah tidak menjadikan sesuatu tu kepada hamba-Nya itu secara sia-sia. Ada hikmahnya, ada sebabnya. Mungkin Allah nak bagi lebih kepada dirinya. Jangan kita persoalkan apa yang Allah lakukan kepada kita. La tas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu soalkan apa yang Allah buat kepada kamu, tapi kamulah yang kena soal diri kamu. Kamu yang akan disoal di akhirat nanti. Pertama sekali, jangan kita mensyirikkan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan sesuatu sekalipun badan kamu dikerat, dipotong, dibunuh, dicincang dan sebagainya, jangan sesekali keluar Islam. Itu yang pertama. Walaupun kita susah, walaupun kita payah, jangan keluar Islam. Ada orang yang tak kuat imannya, dia rasa payah sangat ni. Awak Islam ni payah sangat, dia keluar pada Islam. Bahkan keluar pada Islam tu bukan dia jadi senang. Semakin payah, tak payah di dunia, payah di akhirat. Jangan tinggalkan sembahyang. Walaupun kita susah tera mana pun, tak dan tera mana pun, jangan tinggal sembahyang walaupun kita sakit. Kita duduk terlantar di atas katil, tak ada siapa nak tolong kan? Tak ada siapa nak tolong di air semayang ni. Minta tolong payah. Anak pun lari, isteri pun kata malas lah nak tolong kan. Buat dia kata macam tu, tak ada siapa nak tolong. Kita sembahyang lah macam tu saja, tanpa wuduk, sebab tak ada siapa nak ambil wuduk kat kita. Sembahyang lah. Dan Allah tahu kepada hamba-Nya itu, keadaan hamba-Nya itu. Jangan tinggalkan sembahyang. Sebab itulah kita dalam kenderaan, walaupun dalam kenderaan, contohnya di dalam jam ke apa, sejam di KL kan, sejam lebih macam tu, jam, masuk waktu solat, nak habis dah waktu solat, tapi nak ambil sembahyang berpayah kiri kanan kan, nak keluar tak boleh. Jadi kita sembahyang lah macam tu, sembahyang hormat waktu, kerana kita tak dosa dah. Lepas tu apabila kita dah balik tempat kita sembahyang semula, ambil sembahyang dengan sempurna, dan kita tidak berdosa dah, sebab kita dah sembahyang hormat waktu tadi. Kalaupun kita mati, kita tak akan disoal dah, sebab ada sembahyang dah. Tu janganlah tinggal sembahyang dalam waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu atas orang mukmin itu adalah ada waktunya. Sembahyang di dalam waktu ataupun di awal waktunya lebih afdal. Kerana sembahyang zimmah Allah terhadap kamu. Kerana sembahyang itu merupakan zimmah, jaminan Allah terhadap kamu. Ada jaminan daripada Allah. Macam kita ni ada tiang, ada asas. Kalau kita ni sembahyang, banyak jadi masalah macam-macam kat kita ni. Mungkin kita tidak tak sembahyang terus, ataupun melengah-lengahkan sembahyang. Orang Islam ni cukup ramai. Di Malaysia ni boleh katakan 70%, 60% itu Islam. Tapi semua Islam tu macam mana? Hak tak sembahyang pun banyak. Hak sembahyang yang ni pun ada orang kan, tapi hak yang tak sembahyang pun banyak. Tapi kerana sembahyang itu zimmah Allah, jaminan Allah yang akan disoal
awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-salah. Yang akan awal-awal disoal di akhirat nanti semua sekali tak akan disoal, melainkan solat dulu. Kalau solat okey, barulah yang lain. Kalau solat tak okey, yang lain pun tak okey. Kalaulah kita kadang-kadang terlewat solat ke qada ke apa sebagainya tu, kita mohonlah ampun kepada Allah. Bertaubatlah supaya Allah itu menutup segala kesalahan kita, mengampuni kita atas dosa dan kelalaian kita. Kalaulah kita tinggal solat yang lama lah, zaman kita muda-muda dulu kan, zaman sonok-sonok dulu kan, happy kan, jalan semayang pun dah duk main motor ke ataupun duk pergi main dengan kawan ke, tinggal sembahyang. Tapi nak kira sembahyang tu macam mana? Lepas kita sembahyang tu, kita sembahyang qada. Lepas sembahyang, lepas sembahyang. Sampailah kita rasa yakin. Kita rasa yakin bahawa sembahyang kita tu telah cukup. Kita qadakan sembahyang kita yang kita tinggalkan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha atas dosa-dosa kita yang lalu. Dan jangan minum arak. Jangan minum arak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arak ni adalah ibu segala kejahatan. Ada seorang hamba Allah itu, zaman Bani Israel, dia diuji dengan pertama sekali dia kata suruh dia pilih kan. Nyata yang pertama sekali dia suruh hang ni ni berzina kan. Betul tak? Antara berzina, membunuh dan meminum arak. Dia kata nak berzina teruk sangat ya. Aku ni orang yang soleh, yang ni jahat ni, takkan aku nak berzina. Nak bunuh orang tambah halal lagi. Aku ni nak buat jahat kat orang pun payah, takkan aku nak bunuh orang. Last sekali dia kata minum arak. Dia kata minum arak ni, dia kata tak bagi mudarat kepada orang, tak jadi binasa kepada orang. Dia kata fikir macam tu. Dia kata arak ni mungkin kurang sikit. Dia kata tak apalah arak. Last sekali dia minum arak. Lepas dia minum arak, dia berzina dengan perempuan itu. Ya. Lepas dia berzina dengan perempuan itu, dia rasa dah sedar dirinya. Tak apa aku buat ni. Kan? Aku telah berzina. Apa semua. Lepas tu dia nak tutup kesalahan dia supaya dia bunuh perempuan tu. Sebab apa? Sebab dia minum arak. Dan siapa yang minum arak, dia tidak diterima amalannya selama 40 malam ataupun 40 hari. Amalannya tidak diterima kalau dia ni minum arak. Orang yang minum arak adalah orang yang fasik. Tambahlah kalau tiap-tiap hari minum arak, langsunglah amalan dia tak diterima. Adapun orang yang tolong orang untuk minum arak, tolong hidang, tolong hantar, tolong bagi duit ke untuk beli arak, samalah dosanya dengan orang yang minum arak. Amalannya pun tak diterima selama 40 hari. Kerana ia anak kunci kejahatan. Minum arak ni anak kunci kejahatan. Kalau kita tengok orang kafir, mereka nak menghilangkan tension ataupun menghilangkan stres mereka akan minum arak. Tengok Cina kan, dia bergaduh dengan bini dia ke, ataupun dia gaduh dengan siapa-siapa, dia banyak masalah ke, dia akan minum arak. Sebab apa minum arak ni? Dia kata hilanglah semuanya. Tapi bukanlah hilang, dia akan buat, dia akan berzina, dia akan macam-macam dia buat. Tapi orang Islam, kalau dia ada masalah
dia tidak boleh minum arak. Tapi dia kena mendekatkan diri kepada Allah. Mohon doa, bermunajat, solat, hajat, sunat, sebagainya, taubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan rasa tenang. Dia akan rasa tenang dengan benda tu. Itulah kunci kebaikan bagi orang Islam lah. Tapi ada juga orang yang Islam ini, dia kata yang mengamalkan minum arak ni sebabkan pengaruh kawan-kawan, ataupun dia hilang pegangan agamanya, hilang panduan, hilang pegangan, maka dia minum arak. Lalu dia akan jadi orang yang fasik. Dan juga kita kalau tengok, kalau ada pemimpin yang minum arak, kita tidak boleh menyokongnya. Kerana orang yang minum arak adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ini tidak diterima kesaksiannya, melainkan setelah dia bertaubat. Wa qala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa jangan kita derhakainya. Asalnya yang dia dihazafkan, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu tu berbuat baik kepada ibu bapa itu sebaik-baiknya. Iaitulah jangan menderhakai kepada mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.